Nak cuci motor, nak cuci motor. Nak cuci motor, nak cuci motor. Nak cuci motor, mari kita cuci motor. Okey, itu dia. Tak sampai lagi. Apa khabar YouTube? Hari ni kita nak cuci motor. Bukan cuci motor biasa-biasa. Kita cuci motor pakai pressure wash. Banyak dipertikaikan kan, boleh ke tidak kita cuci motor dengan pressure wash. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Tapi saya, selama mana saya guna motosikal, saya cuci dengan pressure wash. Tak ada masalah. Jadi bukan kesalahan pressure wash. Kesalahannya pada penggunaan pressure wash. Orang yang mengguna dia tak erti. Okey. Ada juga rakan-rakan kita pergi tanya workshop foreman. Mungkin je model yang berjenama. Boleh ke pakai pressure wash? Workshop foreman dia kata, tak boleh. Cuba kita fikir sikit. Kalau kita di tempat foreman tu, ada orang tanya, boleh pakai pressure wash tak? Apakah jawapan yang paling selamat? Tak boleh lah kan? Kalau dia kata boleh, orang pakai pressure wash, rosak motor. Nanti orang kata, itulah engkau kata boleh. Tapi dia tak tahu. Boleh bersebab dengan cara yang betul. Jadi foreman ni kadang-kadang memang tak ada masa. Dia nak ajar kita macam mana buat pressure wash. Okey. Jadi yang paling selamat untuk dia orang ialah tak boleh. Jadi kita jangan salahkan foreman. Dia orang tak ada masa. Jadi hari ni saya nak buat pressure wash motosikal saya ni, Triumph Speed Twin. Tak ada apa yang special. Cuma saya akan tunjukkan cara-cara, kaedah-kaedah untuk kita berhati-hati supaya tidak berlaku kerosakan. Ya? Jangan pakai hentam saja. Itu yang paling penting. Jangan pakai hentam saja. Kita mesti tahu mana tempat yang selamat, mana tempat yang tak selamat untuk guna pressure wash. Okey, pressure wash yang saya gunakan ialah model Karcher. Ini tak kira model apa yang tuan-tuan nak pakai kan, rakan-rakan nak pakai. Asalkan pressure wash tu boleh digunakan untuk rumah, tak ada masalah, semua boleh pakai. Okey. Persiapan motosikal apa kita perlu buat pada motosikal untuk pressure wash. Satu, kita pastikan motosikal kita ni tak terlalu panas. Jangan lepas ride terus pergi basuh kan. Biar dia sejuk. Seboleh-bolehnya kita basuh kat rumah. Jadi bila kita basuh kat rumah, motosikal kita dah tentu dalam keadaan sejuk. Kan? Jadi itu salah satu benda yang paling penting kan. Dan make sure tiada panel-panel body motosikal terbuka ni. Janganlah sengaja buka panel ni. Janganlah sengaja buka fairing-fairing kalau motor yang ada fairing. Janganlah buka seat. Biarkan dengan keadaan motor natural yang untuk kita ride. Kunci. Jangan tinggalkan kunci pada motosikal kerana kita takut air akan masuk melalui lubang kunci. Itu satu precaution juga. Lain-lain switch gear ni tak ada masalah. Pasal kita fikir switch gear ni semua dibuat untuk motosikal kita boleh ride dalam hujan. Okey, dalam hujan kita ride. Katalah kita ride 80 km sejam. Kuat air hujan tu kena. Ya. Jadi kalau kita nak tahu kuat mana hujan kena pada motosikal, kita ride 80 km sejam, tak usah pakai glove. Kalau boleh buka shield muka tu, kita tengok pedih mana. Jadi kalau kita rasa pedih, kita rasa sakit pada tangan kita, tahap tu motosikal boleh bertahan. Jangan kita celup, rendam dalam air. Rakan-rakan kita yang mengalami banjir, satu musibah yang daripada dia orang, itu motosikal tenggelam, tak boleh buat apalah. Kita turut bersimpati lah dengan semua rakan-rakan kita. Bukan rakan kita lah, siapa-siapa sajalah yang kena banjir tu. Buat macam mana kan, ramai yang kesusahan. Tapi apa pun, saya nak tunjukkan cara yang selamat untuk membasuh motosikal menggunakan pressure wash. Okey, saya nak gunakan pressure wash dan saya akan juga gunakan sabun untuk menyabun motosikal ni lah. Pasal kita bila kita spray sabun, sabun tu kena satu sabun sabun yang kita gunakan perlu sabun yang jenama yang reputable lah, baik lah. Dia tidak mempunyai alkaline yang tinggi
kalau boleh dapat pH neutral untuk motosikal kerana kita takut dia akan merosakkan wiring. Jadi saya guna brand sabun dipanggil brand Tipol. Ni bukan saya nak jual Tipol Mana dia brand Tipol? Ni dia. Brand Tipol. Brand Tipol ni keluaran Shell. Jadi saya guna ni lah pasal ni yang paling mesra alam dan mesra motosikal. Ada yang kuat-kuat tu warna merah tu saya tak galakkan lah guna untuk motosikal kerana dia terlalu kuat. Takut akan merosakkan motosikal. Jadi tu sabun yang saya gunakan lah. Untuk motosikal ni terpaksa lah mahal sikit kan. Kerana kita tak nak kerosakan berlaku. Okey. Pressure wash. Biasa saja. Kita gunakan pressure wash, kita jangan guna terlalu dekat pada motosikal. Dan kita mesti tahu bahagian mana kita nak sembuh. Janganlah kita sembuh bawah seat. Janganlah kita sembuh bawah-bawah tangki. Bawah tangki tempat yang banyak electrical. Bawah seat pun tempat yang banyak electrical. Panel-panel, dalam panel ada banyak electrical. Kita jangan terlalu hampir. Jadi macam mana kita nak tahu berapa hampir kita boleh spray motosikal? Ingat tadi saya cakap, motosikal boleh bertahan dengan hujan lebih kurang 80 km sejam. Jadi kita buka kita punya glove, kita tengok kuat mana hujan tu, sakit mana kita hujan tu. Jadi bila kita nak check pressure wash, kita boleh dengan secara mudah kita check jarak pressure wash yang selamat. Jadi satu pressure wash yang saya gunakan, saya dah pilih nozzle yang sesuai. Nozzle yang sesuai. Ini kaca punya, tapi saya telah pilih, saya letakkan nozzle yang general purpose. Banyak jenis nozzle, tapi saya pilih nozzle yang sesuai. Jadi kita nak tahu macam mana kelembutan air ataupun kekerasan air, kita kena tembakkan pressure wash tu pada tangan kita. Jadi kita tengok, bila kita nak tengok air, banyak mana air tu hit tangan kita. Ini jumlah air yang biasa kita dapat. Spray pattern dia pun tak berapa kasar. Jadi perlu tahu, jangan cari spray pattern yang terlalu tajam. Itu akan merosakkan motosikal. Jarak daripada spray dengan motosikal pun kita perlu tahu. Jadi kita perlu tahu letak tangan kita. Sakit mana tangan kita, kita boleh tahu sakit manalah motosikal kita. Baik, saya anggarkan jarak lebih kurang 2 kaki selamat untuk model yang saya guna sekarang dan nozzle yang saya guna sekarang. Sekiranya tuan-tuan menggunakan model lain, nozzle lain, tuan-tuan rasakan sakit tak sakit. Kalau tak sakit, jadi bermakna spray itu tak ada masalah pada motosikal. Itu satu. Tapi di mana kita spray, kita perlu berhati-hati. Okey, apa yang saya perlu buat, saya nak bilas dulu motosikal ni. Saya bilas bagi dia lembut, bagi dia basah. Bila kita bilas, kita kena tahu mana kita nak spray. Tengok saya letak setinggi yang boleh pada saya nak jauh daripada motosikal. Lebih-lebih lagi bahagian meter, switch gear, kita tak boleh tekan direct dekat macam ni. Itu memang yang cari maut. Ataupun kita letakkan dari bahagian bawah tangki ni, kita tembak macam ni, itu memang cari masalah lah kan. Itu BMW pun akan rosak. Ada kawan saya yang menggunakan BMW, dia kata lepas tembak air, rosak. Tembak air tak reti, tak boleh tembak mata rata kan. Jadi ini saya dah lembapkan motosikal ni. Dan saya nak taruh sabun lah. Jadi saya tukar nozzle. Tu yang saya suka nozzle ni. Pasal nozzle ni senang ditukar. Jadi saya letakkan sabun pada motosikal. Jadi kita spray lah.
Tengok banyak mana sabun ni, kadang-kadang adjustment tak betul. Simpul pula kan. Jadi motosikal ni dah disabun. Okey, lepas sabun kita biarkan dulu seketika. Biarkan sabun tu meresap. Kalau kita rasa ada kekotoran degil, kita jangan terus bilas. Kita ambil lah baldi, certain tempat baldi, letakkan sabun yang sama dalam baldi tu, dan apa kita perlu buat, kita gosoklah kan. Kalau bahagian tangki mungkin kotor dia lebih, kita buatlah. Bahagian rim kalau kotor lebih, kita boleh buat sama ada kemudian ataupun sekarang. Apa yang kita perlu, kita nak loosenkan dia punya kekotoran Seat ni pun kadang-kadang ada kencing-kucing ke apa ke, kita kenalah cucikan seat ni. Saya pun jarang cuci motosikal pasal saya dah spray saja, saya jalan lap. Saya buat secara ringkas Sekarang ni tak apa kotor sangat. Switch gear ni kadang-kadang tak perlu. Okey. Kita untuk cuci. Yang selalu kotor daripada rim. Itu rim kita boleh tembak secara lebih dekat bandingkan dengan body Pasal rim, kebanyakan barang di rim ni semua barang keluli tapi kita hati-hati kerana ada motosikal yang mempunyai ABS sensor. Bila motosikal mempunyai ABS sensor, jadi jangan tembak dekat ABS sensor. Jadi kena faham Dan kita juga ada oxygen sensor tu, janganlah tembak air betul-betul kena oxygen sensor tu. Pasal oxygen sensor ni terdedah kepada hujan. Jadi kalau motosikal ni dah design macam ni, maknanya dia boleh tahan air. Tapi jangan kita tembak secara berterusan, direct. Itu cari masalah. Itu yang saya kata bukan masalah pada pressure washer ataupun jet wash. Masalahnya pada orang yang menggunakan jet wash itu tak faham. Dan juga pengguna motosikal pun tak faham. Bila dia tak faham, dia tak nampak apa yang kesilapan orang buat. Jadi dia tak dapat nak buat teguran. Jadi sedikit sebanyak dengan saya buat video ni mungkin dapat membantu rakan-rakan kita supaya sekiranya nak hantar pressure wash, sekurang-kurangnya tahu apa yang kita perlu lihat, perlu kita tengok dengan supaya tidak ada masalah dengan motosikal kita. Tapi kalau kedai itu biasa buat motosikal, dia tahu. Jadi kalau kedai yang tak biasa buat motosikal, jangan hantar dia ke situ. Kerana bila kerosakan berlaku pada motosikal, kita yang susah. Jadi sekarang saya nak bilas motosikal ni. Dan saya pasang balik nozzle yang saya selalu gunakan dan kita bilaslah.
dah bilas motosikal ni. Dan sebaik-baiknya kalau kita ada angin. Saya ada angin dan kita akan tembak kawasan-kawasan yang mana kita risau air bertakung. Ya, semacam mungkin di spark plug, mungkin di switch gear. Kita akan tembak dengan angin supaya tak ada air bertakung. Mungkin akan jadi kekaratan. Itu satu yang benda yang penting jugalah. Tapi kalau kita tak ada angin, tidak apa. Kalau dapat jemurkan motosikal ni, bagus juga. Tapi apa pun, selepas kita cuci motosikal, kita start motosikal tu, kita panaskan enjin. Dengan cara itu mungkin sensor-sensor yang mana ada pada motosikal ni akan kering disebabkan haba daripada enjin. Biarkan motor ni idle. Dia akan idle seketika dalam 5 minit gitu. Tapi saya tak nampak lama ni ya. Nanti boring tengok. Biar dia idle lebih kurang 5 minit. Biar sampai dia panas. Kalau boleh sampai kipas dia berjalan. Biarkan motosikal ni idle lebih kurang selama 5 minit, 10 minit. Kita tengok sampai dia punya kipas berjalan. Tapi kalau motosikal tu air cool, hati-hati sikit lah. Kalau kita idle terlalu lama, takut tak ada pengudaraan, akan jadi masalah. Tapi inilah satu cara yang selamat untuk membasuh motosikal menggunakan high pressure jet. Kita kena faham dan tahu macam mana kita nak buat. Mana nak tembak, mana kita nak jaga dia, hati-hati. Itu yang penting. Jangan kita cakap tak boleh tanpa kita mengajar orang itu. Pasal banyak rugi. Jangan kita kata boleh juga dengan tidak mengajar orang tu. Jadi kalau kita nak kata boleh ataupun tidak boleh, kita mengajar orang tu mengapa. Jangan tak bagi ilmu. Bagi ilmu. Jangan kata tak boleh saja. Jangan kata boleh saja. Nanti dua-dua akan jadi masalah pada pengguna yang tidak berapa faham. Kita fahamlah, ramai orang mungkin dia tak biasa. Jadi dia buat nanti mungkin rosak. Jadi kena faham, betul-betul faham. Tapi siapa yang masih ragu-ragu, masih tak reti, masih tak tahu bahagian-bahagian teknikal, electrical, mechanical dan masih takut, kita faham. Jadi pada orang-orang macam tu, ni terbaik ada baldi. Cuci motosikal, gunalah baldi. Itulah yang terbaik. Baiklah YouTube, itu saja untuk hari ini. Tak ada apa sangat, kita kongsi cara nak cuci motosikal dengan high pressure wash kerana banyak sangat yang berdebat di internet, di YouTube. Boleh tak boleh, tapi yang pentingnya jangan cakap boleh tak boleh. Ajar orang macam mana nak buat. Baiklah YouTube, terima kasih. Bye.